Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah lama sebenarnya saya tak live dalam grup ni. So insyaAllah kita jumpa lagi malam ni dalam sesi Laluri Live. Kita mulakan majlis kita insyaAllah dengan tasbih. Bukan tasbih lagi, umul kitab Al-Fatihah. Fatihah. Okay, so apa khabar anda semua? Sihat saya harap anda semua sihat. Dan esok kita bercuti. So saya harap anda dapat gunakan masa-masa ni dengan baik. So saya yakin dalam grup ni adalah kita ada usahawan ataupun orang yang nak jadi usahawan. Di mana you all ni saya faham anda mungkin ada macam-macam struggle dalam hidup. Dan mostly struggle kepada orang yang baru nak start business, atau kita cakap you baru nak berjinak dengan bisnes. Masalah kita adalah kita tak dikenali, tak terkenal. So itu sebenarnya sangat normal. Itu sangat normal. Dan kalau anda adalah orang yang serius nak buat bisnes, anda kena hadapi juga benda ni. Memang tak ada siapa pun dalam dunia ni dia buat bisnes terus terkenal. Aku baru start, aku terus terkenal. Jarang lah. Mungkin ada tapi jarang. Even Facebook pun dia ambil masa 9 tahun untuk popular macam sekarang. So you all dah buat bisnes berapa lama? Ada 5 tahun ada, 10 tahun, 2 tahun, 1 tahun. So jangan sedih macam asal aku buat ni orang tak kenal, tak tahu. Sebenarnya benda tu perlukan masa. Dia perlukan proses. Proses tu adalah benda yang kita nak cakap panjang pun tak juga. Dia depend pada you punya effort, you punya commitment, you punya committed tu. Tapi senang kata, whatever you do, you perlukan masa untuk capai satu tahap. Dan persoalan dia kat sini adalah, adakah anda ready untuk hadapi masa tu? So ada siapa kat sini yang ada masalah orang tak kenal bisnes dia, ataupun kadang-kadang family dia pun tak tahu dia buat bisnes apa? Siapa kat sini ada masalah ni? Kalau ada boleh angkat tangan, boleh komen sikit kat situ. So masalah tu adalah benda kenapa jadi macam tu? Kenapa orang tak kenal kita? Pernah tak anda check ataupun tanya diri sendiri, apa hal lah orang tak kenal aku punya bisnes? Kenapa? Kan? So usually sebenarnya apa yang berlaku adalah sebenarnya kita sendiri tak yakin dengan bisnes kita. Tu punca dia, kita tak yakin. Kalau dah diri sendiri pun tak yakin, apatah lagi orang lain. Kan? That's why untuk anda, especially yang buat bisnes, yakinlah dulu dengan produk kita. Kan? Yakin dengan produk dulu. Bila you yakin, insyaAllah you pasti produk you ni memang betul-betul boleh bagi manfaat pada orang. Kenapa nak malu? Kenapa segan nak share? You kan jual benda yang baik. Saya nak share pasal Coca-Cola. Siapa kat sini tahu pasal Coca-Cola? Boleh angkat tangan. Coca-Cola, bayangkan dia jual air. Siapa kat sini suka sangat minum air Coca-Cola? Mungkin masa sarapan dia minum Coca-Cola, ataupun masa nak exercise kan, dia minum Coca-Cola. Tak kan? Coca-Cola ni dah popular dengan benda yang minuman yang berbahaya lah. Satu, dia dah bikarbonat dan orang guna untuk bersihkan toilet kot. Sebab apa? Sebab dia punya asid, cakap bukan asid lah, dia punya kehakisan, tahap penghakisan tu tinggi. Tapi dia jual benda yang membahayakan pun dia boleh buat jutaan bilion kan. Dan dia pun dah, company tu dah survive more than 100 years. Nak tahu tak story dia? Macam mana Coca-Cola ni bermula? Sebenarnya Coca-Cola ni dihasilkan oleh seorang pharmacist. Pharmacist tak? Maksudnya orang yang buat farmasi, doktor lah. Senang kata dia bukan doktor tapi dia buat ubat lah. So dekat depan kedai dia, ini saya tak ingat orang mana, rasa macam orang Itali something ataupun US. Dekat depan kedai dia buat air coke ni. Tak adalah dia benda tu air, masa tu dia tak panggil air coke lah, dia panggil air bikarbonat lah. Air yang ada bikarbonat. Ada gas lah, air ada gas. So dia jual benda tu. Start dari situ lah, bila tengok banyak permintaan, lama-lama dia jadilah viral kot. Zaman tu dia jadi viral dan orang pun beli, orang minum. So daripada dia buka kedai farmasi, akhirnya dia jual benda yang kat depan kedai dia tu je, iaitu air Coca-Cola. Coca-Cola Dan Coca-Cola ni dia boleh sustain sampai sekarang kan. Income dia masuk, revenue. Kalau siapa kat sini tak pernah minum Coca-Cola? Saya rasa hampir mustahil kalau ada yang tak pernah minum. Mungkin lah orang-orang yang kita tak tahu, tapi dia sangat popular. Dan kalau 1% ke, mungkin lebih orang yang minum tu pun dia dah jadi jutawan lah, dia dah jadi billionaire kan. Tapi benda tu mengambil masa beratus tahun lah dia nak capai apa yang dia capai sekarang.
So kita kalau baru nak start buat bisnes, jangan putus asa. Kan, kita bagi orang kenal dulu. So ada a few cara macam mana nak bagi orang kenal. Siapa nak tahu cara ni? Mungkin boleh angkat tangan. Boleh siapa nak tahu okay, alright. So nak tahu cara dia adalah, kan, first kali macam mana you nak tahu orang tu pula, macam mana you nak pastikan bahawa orang boleh kenal bisnes kita. Nombor satu, media sosial. Media sosial. Siapa kat sini ada media sosial? Ataupun ada Facebook, tak ada Facebook, ada Instagram. Siapa ada media sosial kat sini? Boleh angkat tangan. Kalau you ada media sosial, bermakna anda berada di dalam dunia baru yang sekarang populasi dia makin bertambah sebab PKP. Orang semua dah masuk banyak dekat dunia media sosial ni. So kalau you all tak ada, bisnes anda tak ada dalam media sosial, rugi besar. Saya cakap rugi besar. So you kena ada dekat dalam media sosial. Bila you ada dalam media sosial, barulah senang orang nampak. Dekat Facebook sendiri kita dah ada hampir 26 juta. Malaysia je saya tak cerita negara lain. Malaysia ada 26 juta pengguna Facebook yang berdaftar. Tak ada pun pengguna Facebook yang tak berdaftar kan, semua berdaftar lah. So 26 juta kot. Kalau you all dapat 1 juta je lah, ataupun 1%, dah boleh jadi jutawan dah. Kalau you dah boleh capture orang dalam tu. Tapi untuk dapat masuk dalam Facebook ni, dia adalah satu market yang noisy tau. Saya panggil dia market yang sangat bising. Ada ramai gila orang kot. Ramai gila bisnes, macam-macam jenis bisnes. So persoalan dia, macam mana kita nak berada di dalam tempat yang bising ni, kan? So tips dia adalah you kena keluarkan diri you, pergi ke tempat lain sikit dan tarik orang ni semua masuk dekat tempat you. Bila you buat macam tu, lama-lama orang masuk dekat tempat you, barulah you senang nak menjual ke, nak buat selling ke, nak buat apa-apa. So nama benda ni ataupun saya cakap tempat lain ni adalah Facebook page, Facebook personal. Kenapa saya tak gemar untuk buat bisnes kat Facebook personal? Nombor satu, the only reason lah sebenarnya, Facebook tak benarkan kita buat bisnes dekat profile page. Dia sangat tak suka. Kalau dia detect, insya-Allah lah, kalau dia dapat detect, esok you bangun pagi you punya profile hilang tau. You search memang tak ada dah. Sebab itu dia panggil dah di ban, ditutup. So that's why hati-hati That's why itulah sebabnya dia buat Facebook page. Dia tak nak orang berniaga dekat personal tu mungkin you just nak share something good, something you punya experience life, kan. Tapi dekat dalam Facebook page you boleh berjual, tak kisah, tak ada masalah. In fact dia boleh bagi peluang untuk you buat iklan lagi. Facebook personal tak boleh buat iklan. Facebook page sahaja boleh buat iklan. So kita gunalah, kita masuk rumah orang, kita kena ikut cara orang tu. Kalau kita tak ikut cara orang tu, mungkinlah kita ditendang. Yelah you all kan, mungkin anda pernah pergi rumah sewa, ataupun you sendiri ada rumah sewa, you panggil penyewa, you cakap, okay, masuk dalam ni tak boleh pakai kasut contoh. Tapi dia masuk pakai kasut, rumah bersepah apa semua, agak-agak anda sebagai tuan rumah marah tak? Dia tak ikut peraturan rumah kita, si marah kan? Mungkin you charge dia lebih sikit, ataupun you tendang je dia daripada rumah settle. So sama juga macam Facebook. So gunakan Facebook sebaik mungkin, jangan guna cara yang salah. Kita takut anda kena ban. Even share ke grup pun tu pun bahaya, boleh di ban. Dan ramai dah sahabat-sahabat saya yang dah di ban. Facebook dia ada, tapi dia tak dibenarkan posting, dia tak benarkan komen, dia tak benarkan like, tak dibenarkan buat apa-apa. Yang bestnya dia cakap okay selama 30 hari. Lepas 30 hari dia extend lagi 30 hari. Sebenarnya tak bagi tu. Dia tak nak bagi dah. So that's why hati-hati. Hati-hati, jangan buat benda yang salah. Macam-macam sebenarnya. InsyaAllah one day saya akan share tips-tips yang anda boleh buat untuk elakkan di ban dalam Facebook. InsyaAllah one day saya share. Jadi malam ni saya just nak share macam mana nak bagi orang kenal kita. Tadi saya kata media sosial. Nombor 2 adalah you kena buat FB Live. FB Live. Kenapa FB Live? Ramai orang buat FB Live. Sebenarnya FB Live ni tujuan dia kita nak dapatkan notification. Notification engagement. Dia punya, you buat posting, orang takkan dapat orang takkan dapat notification. Tapi kalau you all buat live, Facebook akan keluarkan notification. Tapi sebenarnya dia tak keluarkan kat semua pun. Dia ada a few orang. Unless you tekan see first dekat you punya page, suruh orang tekan see first,
So siapa yang belum tekan see first Nalali, tolonglah letak tekan see first, insyaAllah whatever sharing yang kita dapat, you tak tertinggal. Kalau tertinggal, bisnes boleh meninggal. Kita tak. So saya harap anda dapat sesuatu. Siapa dapat sesuatu malam ni? Cukup kot 2. Satu media sosial, satu FB Live. Ada nak lagi ke? Ada ke yang nak lagi cara macam mana kita nak bagi orang kenal bisnes kita? Saya pernah dengar orang cakap dia punya bisnes, orang cakap barang mahal. Mahal lah kau punya tudung, mahal lah compare dengan company lain. Tapi sebenarnya kalau you nak tahu macam mana Nelofa boleh jual mahal, Carmelita boleh jual mahal, Sok apa benda boleh jual mahal, macam mana, kenapa beza dia? Padahal orang tu jual tudung hantar kualiti lagi cekai, lagi rendah, tapi dia boleh jual lagi mahal. Apa sebab dia? Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab sebenarnya orang tak kenal. Orang tak kenal kita, tapi orang kenal, oh ni Nelofa lah kenal, Dark lah kenal. So bila dia kenal, whatever produk dia jual, whatever harga dia jual, kalau orang tu dah kenal, dah jadi raving fan, kan, kita cakap raving fan, dia akan beli juga, tak kisah, dia akan tetap beli. So dekat situlah baru kita nampak bahawa dia boleh survive lah, kan, dia boleh berjaya dekat situ. So insyaAllah saya harap anda dapat sesuatu malam ni. Saya dah bagi ke point yang terakhir, saya dah bagi ke? Saya pun tak ingat ni, dah terlupa dah. Point terakhir macam ni kita nak bagi orang kenal adalah brand. You kena create you punya brand sampai brand tu dikenali. Dan cara paling baik adalah you letak mana-mana, kat mana-mana yang seboleh yang boleh, letak you punya brand sampai orang kenal. Dan benda ni pun perlukan proses. Saya tak ingat berapa, tapi manusia kan, kalau dia nak kenal sesuatu brand, dia nak ingat sesuatu brand, dia kena tengok 91 kali, 90 kali ke atas baru dia boleh ingat brand tu. So that's why you kena ulang-ulang, nampak orang nampak brand you, bagi nampak. One day barulah dia akan ada trust. So lepas tu you nak jual apa pun, jual lah, memang laku. Okay, so terima kasih kepada semua ahli grup Nak Jadi Jutawan Bahagia. Kita jumpa lagi dalam sesi lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat bercuti.